بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله ta'ala. Dan adapun mereka yang kemudian daripada mereka itu yang mengarang kitab-kitab, maka tiada ada pada mereka itu bahasa Quraisy dahulu daripada imam kita Syafi'i. Masih lagi menceritakan masalah kaum muda sikit. Macam mana kita nak i'tirad? Ya, orang sekarang boleh mengiktirad mujtahid mutlak Imam Syafi'i, walhal nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diiktiraf oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada bersifat dengan ini sifat oleh seseorang dahulunya dan tiada kemudiannya. Maka tatkala itu, maka tetaplah dikehendaki dengan yang alim itu ialah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sebegini sekali kuat dalil atas ikutan dan kepujiannya. Jadi sebenarnya kalau ikut dalam kitab fiqh 4 mazhab, fiqh arba'atu mazahib, Ibn Hajar sendiri menyatakan, maka wajib kita ini mengikut akan mazhab, wajib kita itibak kepada mazhab, wajib, sebab kita bukan mujtahid, jangan sampai kita talfik pada hukum, iaitu menjadi meringan-ringankan hukum. Di zaman sekarang, zaman orang mula nak memudahkan Islam. Islam itu mudah, tapi jangan permudahkan Islam. Jangan meringan-ringankan hukum. Macam mana lagi hendak diingkarkan sebenarnya dan ikutannya? Kerana jikalau sekiranya tiada sebenar dan tiada boleh diikut, maka tentu sekali Nabi kita tidak bersabda seperti demikian itu. Kerana ia penghulu sekalian Rasul dan Anbiya dan sekalian makhluk yang maha suci daripada jahil, yang terpelihara. Maksud kata musannif ni yang terpelihara daripada jahil. Dan taksir pada akal dan syarak. Tiadalah yang mengingkarkan sebenarnya dan kelebihannya melainkan seorang yang jahil atau yang zalim, yang ausuf. Dan lagi setengah daripada barang yang mengingkarkan akan dia oleh kaum muda itu kenduri yang diniatkan pahalanya bagi mayit. Demikian juga bersedekah. Jadi pada kaum muda ni, kita kenduri untuk buat tahlil apa semua tak sampai, dapat dia kata tak sampai, padahal ulama terdahulu menyatakan sampai, dah sampai, sekarang pula tak sampai,
Dulu sampai, sekarang tak sampai. Pelik juga. Kenduri tak sampai. Kalau kita bagi makan orang, niatkan pahalanya kepada untuk si mayat, tak sampai. Badal haji sampai pula. Dia orang yang dah mati, kita niatkan untuk buat haji untuk orang yang telah meninggal dunia, sampai pula. Jadi sebab banyak guna akal tu susah tu. Tak nak ikut ulama, ikut je lah, benda dah siap. Sebab apa? Sebab nak tunjuk pandai. Sebab itu jadilah orang alim yang tawadhu, rendah diri. Rendah diri. Jadi orang alim yang tawadhu. Jadi orang alim yang rendah diri. Dan jadi penuntut ilmu yang rendah diri. Jangan orang alim je rendah diri, penuntut ilmu yang rendah diri. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu, bawa hati yang kosong. Hati yang kosong. Hati yang semata-mata menuntut keredaan Allah, maka diisi. Jangan dengan bawa dengan hati yang kibir. Jangan bawa dengan hati yang berilmu. Oh, aku dah tahu. Walhal majlis ilmu ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu taman-taman syurga. Jadi barakahnya Allah pelihara ahli ilmi, hatta kan orang yang mati dalam keadaan yang dia masih lagi menuntut ilmu, dikira lepas daripada siksa kubur. Maka hebatnya, besarnya dan tingginya martabat ahli ilmi. Mati tengah menuntut ilmu ni mati. Dalam keadaan yang ikhlas menuntut ilmu tu, mengajar dalam keadaan yang ikhlas, mati lepas siksa kubur. Tingginya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan maqamat itu, tempat ahli ilmu. Tapi kena ingat, belajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik itu, masya-Allah, nak mengaji ni susah. Orang kata mengaji senang, memang senang. Tapi untuk beroleh keberkatan ilmu itu susah. Barakahnya ilmu itu susah. Tak semua orang beroleh keberkatan, melainkan orang yang memelihara akan adab-adab ilmu, memelihara akan perjalanan ilmu, memelihara akan syaraid ilmu, maka dia dapat keberkatan. Barakah ni habis selalu sebut perkara yang sama dengan kamu. Barakah ilmu ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kemuliaan ilmu. Ini nama barakah. Bukan ilmu yang banyak. Banyak boleh mendatangkan hujah dan sebagainya. Tetapi ilmu itu langsung tidak memberi manfaat atas kita dan atas ummah. Bersedekah dan umpamanya, kata mereka, tiada sampai pahala kepada mayit, dan tiada memberi manfaat akan dia mayit, maka iaitu dibatal akan dia dengan beberapa dalil. Setengah daripadanya khabar Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ibuku telah mati, maka adakah boleh aku bersedekah daripadanya?" Sabdanya, bahkan berkata ia, sedekah apa yang afdal? Bersabda, memberi minum air, riwayat akan dia Muslim dan lain. Dan setengah daripadanya pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u darajatal 'abd fil jannah biistighfari biistighfari waladihi. Bahawasanya Allah Ta'ala mengangkat ia akan pangkat hambanya di dalam syurga dengan menuntuti ampun anaknya. Riwayat akan dia Muslim. Jadi amalan anak ni tadi, anak dia minta ampun untuk mak ayah dia sampai. Baik itu kita doa lepas mayang tu dah cukup dah dalil yang kuat atas kita.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum, yang hidup dan yang mati. Kalau untuk orang Islam semuanya yang mati pun sampai, takkan mak kita mati tak sampai, ayah kita mati doakan keampunan untuknya tak sampai. Amalan seseorang itu sampai. Jadi inilah doa tak cukup itu. Doa pula lagi, mendoakan muslimin muslimat dalam khutbah yang kedua menjadi rukun betul Abi kurang layan sikitlah. Abi malah layan benda-benda ni. Kita kemaskan diri kita. Buat tak tahu jelah. Jadi kalau layan jadi penat, biar kita kuatkan akidah. Biarlah daiyah itu dikatakan, tapi kita dapat menepis dengan persiapan yang siap. Ikut je, jalannya mudah. Ikut ulama, ikut ulama. Dan sabda Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah." Apa kata Nabi SAW? Nabi cakap apa? Apabila mati anak Adam, nescaya putuslah amalannya, melainkan daripada 3 perkara: sedekah yang berkekalan, dan ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh yang berdoa pagi. Anak yang doakan untuk mak ayah. Doa sama ada ia masih hidup ataupun telah mati, doa untuk mak ayah. Doa untuk anak. Sebab itu di antara doa mustajabah, doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang anak untuk mak ayah dia, itu satu. Yang kedua, doa ayah dan ibu untuk anak-anak dia. Itu 2. Doa saudara yang muslim kepada saudara yang muslim yang lain tanpa pengetahuannya, mustajab. Keempat, doa orang yang kena zalim, mustajab. Doa, berdoa, jangan kedekut nak berdoa. Kemudian kita tanya, kenapa doa saya tak kabul? Selalu tanya, kenapa doa saya tak kabul? Sebab Nabi sebut macam ni. Doa yang mustajab itu Nabi kata apa? Bihuduril qalb, dengan hadir hati. Hati yang hadir. Nabi bagi perumpamaan paling mudah. Orang pergi umrah, kalau dia doa dekat Raudah, dekat depan Multazam, depan Baitillah, doa sungguh-sungguh. Tapi bila balik rumah, kenapa kita tak boleh doa macam tu? Sebab apa? Sebab kita yakin di Raudah ini mustajab. Tapi bila sampai di rumah, perasaan tu tak ada. Hadir hati itu tak ada. Kalau ada pun peratusnya sikit. Jadi sebab itu doa itu lambat. Sebab Nabi kata doa yang mustajab itu doa yang hatinya hadir. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Seperti mana kita minta di Raudah, minta di Multazam, minta di tempat-tempat mustajab. Tapi kenapa kita buat perkara yang lain?
doa ini tak sama. Kat sana boleh menangis, boleh sungguh-sungguh. Sampai sini kita sudah melakukan perkara yang lain. Jadi seolah-olah kita rasa kat sini tak mustajab. Mustajab. Di mana-mana pun ada tempat mustajab, ada masa mustajab, ada orang yang mustajab doa. Lepas tu habis selalu cakap, jangan mensekutukan Allah. Jangan mensekutukan Allah. Itu habis selalu. Ini dipanggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang halus saja. Halus saja syirik itu. Penyekutuan yang halus sangat. Itu ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tasawuf, dia dhabit, dia memperhalusi. Yang ni aku dah silap dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni aku dah silap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kadang-kadang kita persalahkan Allah. Itu tak boleh. Jangan sampai macam tu. Baik. Allah tak pernah zalim kita. Tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Maka ini semua menunjukkan sampai pahala kepada mayit dan manfaat amalan orang yang hidup kepadanya. Adapun tempat berpegang mereka itu, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawanya tiada bagi seorang manusia itu melainkan barang yang berusaha jua. Ini pegangan kaum muda. Maka iaitu umum yang ditakhsiskan dengan hadis yang tersebut itu. Kata Qil mansukha, atau ditanggung atas perkara yang maksiat. Jadi nak pakai zahir ayat, tak nak ikut ulama. Betul marah orang, selawat ketika tarawih Nabi tak buat, tak boleh buat bid'ah, jadi tak boleh baca selawat lepas semayang aja terus. Macam-macam lah. Pada habis senang, orang dah tak suka. Itulah tak boleh lah, ini tak boleh, dah tak suka. Jadi kita suka benda selawat ni buat baik, bagi makan orang buat baik, mendoakan orang buat baik, benda baik. Jadi orang tak suka nak buat baik, biarlah. Kita yang boleh buat baik, itu yang kita mampu, kita buat. Kita nak zikir ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu sehari, kita tak mampu. Tapi kita mampu untuk bersalawat, bersalawatlah, berzikirlah, bertahmidlah. Sebab umur kita tak tahu. Kita tak tahu masa bila Allah panggil kita, Allah ambil kita. Habis sendiri pun Nabi tak tahu bila Allah ambil habis. Bila Allah panggil kita, kita tak tahu bila Allah panggil kita. Bila-bila masa Allah panggil. Tapi orang yang beriman, dia bersiap-siap untuk dipanggil oleh Allah. Bersiap-siap untuk dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nak disiap? Akidah yang betul. Akidah yang betul, kemudian amal soleh. Jaga akidah. Akidah kena betul. Kemudian berbuat amal saleh. Jangan akidah yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masya-Allah, kata Qil bukan sistem. Daripada ini beberapa banyak lagi perkara yang mengingkarkan akan dia oleh kaum muda itu dengan bermacam-macam dakwanya yang batil itu. Dan beberapa banyak wajah yang menunjukkan sesatnya dan karutnya itu. Tetapi sekadar inilah, lepaslah dan memadalah
bagi mereka yang mengambil fikir. Dan nak habis dah, ya, cerita hal kaum muda, ya. Jadi musannif ni memang, ya, dia suruh kita hati-hati betul, ya, dekat dua mulai cerita bab kaum muda ni, bab Wahabiyah. Dan iktibar daripada tumpang, ya, sesat serta mereka itu, dan lepaslah daripada tipu dayanya, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita tak terikut akan pegangan-pegangan kaum muda, ya. Maka ikutlah akan ulama-ulama yang terdahulu, iktibarlah kepada mazhab, ya. Dan adalah adillah bagi bahasnya perhamba itu perhamba pungut daripada Ihya Ulumuddin, bagi Imam Al-Ghazali daripada Majmu', bagi Imam An-Nawawi, dan setengah daripada kitab-kitab fiqh yang muktabar. Ni, ya, hujah-hujah dalil ni diambil daripada beberapa kitab yang besar. Maka pulang pula perhamba kepada menterjemah ini risalah, katanya. Dan adapun, dah masuk bab lain. Dan adapun memilih guru, maka sayugianya, ini bab kita nak pilih guru. Nanti masuk pula bab guru, bab murid, ya, bab perjalanan ilmu dan sebagainya. Bahawa memilih ia akan yang terlebih alim dan terlebih wara', ya. Jadi Abi ni tak ada sifat ni, alim pun tak, wara' pun tak, ya. Jadi kalau kamu nak pindah ke sekolah lain, madrasah lain, silakan. Sebab tak ada sifat ni, Abi tak ada. Alim pun tak alim, wara' pun tak wara'. Dan terlebih tua, ya. Jadi salah kau mengaji dengan yang muda? Tak salah, ya, tak salah, ya. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah pada ketika itu akan Himad bin Abi Sulaiman, ya, guru kepada Abu Hanifah, Himad bin Abi Sulaiman, ya. Kemudian daripada diamat-amati dan berfikir-fikir, dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, aku dapat akan dia syekh yang besar, lagi berhemat, lagi banyak sabar, ya, lagi banyak sabar, ya. Guru yang sabar dia tinggi, ya. Hemah dia pun tinggi, ya. Hemah dia dalam mendidik kita ni tinggi. Dia tak bosan. Dia nak didik kita tu tak bosan. Dia nak nasihat kita tak bosan. Sebab itu Habis selalu sebut tentang syair guru ini, syair yang Habis selalu baca, muallimuka kawalidik. Guru ini seumpama ibu bapa, seorang ayah, seorang ibu yang tak pernah bosan untuk didik anak dia, ya, untuk menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Ini sifat seorang guru, ya. Dan berkata ia pula, tetap aku di sisi Himad bin Abi Sulaiman, maka tumbuh aku. Maka Abu Hanifah dia kata, aku nak tetap dengan guru aku ni, Himad bin Abi Sulaiman, maka aku tumbuh, dia kata. Ya. Maka aku jadi, kata. Dan subur seperti tumbuh dan suburnya tanaman. Ya. Maknanya kata Abu Hanifah, aku akan jadi orang yang alim pada sisi Allah, sebab sifat gurunya tadi, adalah bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh subur. Abu Hanifah jadi mujtahid mutlak yang wara', Dan berkata ia pula, aku dengar akan satu hakim daripada hukama Samarkand, berkata ia, bahawasanya satu orang daripada penuntut ilmu berjumuk kira
dan mesyuarat ia akan daku pada menuntut ilmu, dan adalah azamnya atas hendak pergi kepada Imam Bukhari kerana menuntut ilmu. Jawab Hakim, apabila engkau pergi kepada Imam Bukhari, jangan engkau bersegera kepada pergi datang kepada ulama dan guru-guru, dan berhenti olehmu dalam 2 bulan hingga engkau amat-amati. Maknanya, kalau kita berguru, jangan pergi datang. Mana mengaji ni kena istiqamah. Itu Syekh Habib dulu dia cukup pesan, jangan kerap berpindah tempat mengaji kalau hendakkan ilmu ni tadi. Biar khadam betul. Biar jadi. Jadi tak jadi itu bukan kerja manusia, tetapi yang memilih kita adalah Habis sendiri dulu masa kecil habis sekolah tahfiz tapi tak dapat hafal Quran. Habis sekolah tahfiz sampai guru habis duduk di satu pondok mengigau tu baca Quran hampir setengah juzuk. Bangun digerakkan oleh sahabat Abi, dia kata apa? Zam, kamu tidur baca Quran. Tapi Allah tak bagi 30 juzuk. Allah tak bagi 30 juzuk. Kenapa Allah tak bagi jadi hafiz? Adalah kebaikannya, sebab setiap perkara yang berlaku pasti benda tu baik. Benda tu baik. Tak ada tak baik. Pada Abi cukup mudah. Apa yang kita buat dalam hidup adalah kita mohon supaya akhir hidup kita baik. Tak apa, kita tak jadi hafizul Quran walaupun kita dah usaha hafal. Kita tak dapat jadi ulama walaupun kita telah usaha belajar. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat buat kerja orang alim. Kita dapat buat kerja ahli ilm. Sebab itu habis selalu cakap, saya tak boleh jadi alim, tapi saya masakkan ahli ilm. Saya bersihkan tempat-tempat tidur ahli ilm. Itu sebab itu di antara jalan keberkatan selain daripada belajar, adab dan khidmat. Orang dulu dua perkara ini mereka tak tinggal. Adab satu dan khidmat. Kerana setengah ulama menyatakan maka adab dan khidmat ini membuka akan pintu ilmu. Dibuka akan pintu ilmu dengan dua jalan, iaitu adab dan khidmat. Salah kita kemaskan tempat tidur orang lain. Sekurang-kurangnya mudah-mudahan ya Allah, aku ni tak dapat jadi orang alim. Aku tak boleh, aku dah mengaji, dah usaha tapi tak boleh jadi alim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan aku buat kerja-kerja ini, Allah muliakan kita juga seperti mana kemuliaan ahli ilmi. Kemuliaan ahli ilmi ini dunia dan akhirah, bukan sekadar dunia. Di dunia pun ada kemuliaan, di akhirat pun ada kemuliaan. Baik. Dan engkau memilih akan satu guru kerana bahawasanya engkau pergi kepada satu orang yang alim dan memulai engkau dengan potongan bacaan. Nescaya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh ilmunya dan kelebihannya dan pengajarannya, maka engkau tinggalkan dia dan kau pergi kepada yang lain pula, maka tiada berkat engkau pada pelajaran itu. Maka amat-amati olehmu pada 2 bulan pada memilih guru, dan musyawarah olehmu hingga engkau berhajat kepada meninggalkan akan dia.
2 bulan tengok, ya, cari lagi, ya, paling kurang kata ulama macam tu, ya. Abi dulu, Abi jumpa guru Abi lah. Abi jumpa guru Abi. Salah satu guru Abi ni nama dia Tuan Haji Ali bin Musa. Ya, Tuan Haji Ali bin Musa. Jadi Abi tak pernah jumpa. Tak pernah. Jadi beberapa kali Abi ru'yah mimpi. Abi tak kenal siapa orang. Ya. Mimpi macam-macam mimpi. Ya. Ada satu hari Abi bermimpi dia ada bagi satu benda dekat Abi. Ya. Jadi Abi balik Malaysia, Abi usaha juga nak cari siapa. Dan Abi jumpa dengan murid dia. Ya. Pertama sekali tatkala Abi jumpa dia, ya, dia Abi nak balik, Abi tak sangkalah ini orang alim, orang hebat. Dia cakap, ni saya nak bagi barang benda yang kamu ru'yah semasa kamu di tanah haram. Dia boleh tahu Abi nak mimpi. Jadi dia bagi kepada Abi beberapa perkara. Ini hebatnya mereka ni, orang tak kenal. Duduk kat kampung-kampung, tapi mereka ni orang hebat. Manusia tak kenal, tapi mereka ni orang hebat. Antara amalan dia, dia pernah, dia malam-malam, Masya Allah, pernah satu hari didengar oleh murid dia, dia menangis seperti mana budak yang kecil. Dia nangis macam budak kecil tengah malam. Nangis terisak-isak. Tengah malam terisak-isak menangis dengan Allah. Ya. Kita tak nak nangis. Kita seorang guru yang tak boleh nak titiskan air mata. Kita cakap kita hebat. Ya. Mereka ni tengah malam menangis. Satu hari didengar oleh muridnya. Macam budak kecil. Dia nangis. Dia tak zikir apa pun. Dia zikir satu zikir yang paling mudah. Kita nak keluar air mata. Mana air mata itu? Mana air mata itu? Nak keluar setitik pun susah. Air mata kita mana? Setitik susah. Kita nak cakap kita orang hebat. Mereka malam mereka nangis. Ni didengar oleh murid dia. Zikir dia tak banyak. Dia zikir yang latif dia. Dia panggil Allah. Seru Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tengah malam kumpul, nangis sesak, panggil seru Allah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, kan? Ini Allah sebut, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan, dalam keadaan takut dengan Allah, wa tama'an. Sebab apa? Sebab tamak dengan rahmat Allah. Tak cukup rahmat Allah. Tetapi selalu sebut, apa salah kamu, tak boleh buat dekat asrama. Kamu ni atas, ni atas, ni atas, bukan kaki, ni atas, tak boleh ada kitab. Tahu? Faham? Boleh tak? Dia kena kitab, kena hormat. Naik atas, zikir. Zikir yang mudah. Sampai kamu boleh titiskan air mata kamu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dalam rahmat, kamu dalam barakah kalau kamu boleh buat benda ni. Kamu boleh buat benda ni, sekurang-kurangnya seminggu sekali kamu boleh keluarkan air mata takut kepada Allah. Air mata itulah air mata yang dapat memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bila api itu nak
menyentuh tubuh-tubuh kamu. Belajar. Jangan sombong dengan rahmat. Baik. Maka tetap engkau di sisinya, supaya adalah pelajaran engkau itu diberkatkan dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau. Akan manfaat yang banyak. Duduk, duduk dengannya, supaya dapat barokah barokah hidup, barokah ilmu. Itu guru Abi dulu dia pesan. Dia kata nak cari guru yang boleh pimpin hati-hati kamu, diri-diri kamu tunduk dengan Allah. Ilmu kita dah cukup dah. Tapi kenapa kita tak boleh tunduk dengan Allah? Habis selalu cakap, ilmu dah cukup, tapi kenapa kita tak boleh tunduk dengan Allah? Kenapa kita tak boleh nak taat dengan Allah? Ilmu cukup. Ilmu dah banyak. Pandai cakap, orang cakap ni kita cakap ni, orang cakap ni kita tepis macam ni. Tapi kenapa kita boleh lawan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya kalau kamu besok nak cari seorang guru, cari seorang guru yang boleh pimpin ilmu dan boleh pimpin akan perjalanan boleh pimpin zahir, boleh pimpin batin. Bukan sekadar khatam satu kitab kepada satu kitab, tetapi diri kamu tak boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah sayugia bahawa diberjumuk kiranya dan mesyuarah pada tiap-tiap pekerjaan, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan musyawarah pada sekalian pekerjaan. Walhal tidak ada didapat seseorang terlebih cerdik dan bijaksana daripadanya, dan serta demikian itu disuruh akan dia juga dengan mesyuaratnya. Dan adalah ia bermesyuarah akan sahabah-sahabahnya pada sekalian pekerjaan. Maknanya tanya orang, jangan buat keputusan sendiri. Syarat dulu. Dari satu Abi nak pesan, setiap kali kamu nak buat satu perkara, jangan lupa tanya Allah. Macam mana nak tanya Allah? Sembahyang sunat istikharah. Ya Allah, main sunat 2 rakaat, sujud dengan Allah. Kemudian cakap, ya Allah, aku nak buat ini, aku nak lakukan perkara ni, ya Allah, tunjukkanlah baik tak untuk aku. Kalau baik, mudahkan. Tapi kalau tak baik pada engkau, ya Allah, maka kau tunjukkan. Jadi Allah bagi. Bila benda tu memang ketentuan Allah atas kita, maka dipermudahkan oleh Allah. Tak payah susah. Sebenarnya sunat istikharah. Sebab kadang-kala apa yang baik pada kita belum tentu baik pada Allah. Baik pada Allah, baik pada jahat pada kita belum tentu pada Allah jahat. Kita rasa jahat, benda ni tak baik, belum tentu tak baik pada Allah. Pada kita baik, belum tentu baik pada Allah. Jadi istikharah, tanya Allah. Jangan ikut nafsu kita sendiri. Tetapi kata, turunkan diri, menjadi hamba Allah, jadi hamba Allah. Nanti Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Kita bukan orang alim, tapi Allah berikan kemuliaan ilmu. Kita bukan orang hebat, tapi Allah beri kehebatan orang-orang hebat. Zaman ini zaman yang Nabi sebut orang Islam ramai,
Tetapi orang Islam dah tak hebat. Kita dikerumuni oleh orang-orang kafir ni, sebab kita dah tak hebat. Orang kafir dah tak gerun gitu. Kita dah tak hebat. Betul, orang kafir kerumun gitu. Walaupun kita ramai, Nabi ibarat kita macam buih di laut. Islam tak larang, buatlah segala pekerjaan-pekerjaan dunia. Habis selalu baca ayat surah Jumaat. Kan? Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bila kau dah semayang, dah solat, apa kata Allah? Berterabur di muka bumi, ambil nikmat Allah. Ya. Tapi jangan lupa Allah, wazkurullaha katsira. Jangan lupa Allah. Apa yang kita buat ikut syariat, itu tanda tak lupa Allah. Bila dapat nikmat, jangan lupa Allah. Jangan jadi cinta dunia sehingga tak berani nak keluarkan harta kita pada jalan Allah. Nak bagi orang makan pun takut saya pun tak cukup. Mula nak rasa tamak, rasa sayang, tak pedulikan orang lain, tapi kadang-kadang tak suka bila orang ni tak nak campur orang. Saya tak nak campur orang, saya dengan isteri saya. Besok mati suruh isteri kita angkat jenazah itu. Besok mati kita perlukan orang. Kita perlukan orang semayangkan jenazah kita, angkat jenazah kita, korek liang lahat kita. Kita perlukan orang lain untuk doakan kita. Kenapa masa hidup kita ini berlagak? Saya tak perlukan, saya tak nak campur orang. Kan ada syafaat muslimin. Syafaat ni kan ada beberapa syafaat. Syafaat Rasul, syafaat muslimin, syafaat malaikah. Ikutlah apa yang diatur oleh Allah. Jangan kita rasa kita hebat. Tu habis selalu cakap, campurlah. Supaya besok bila kita dah mati, maka orang lain ingat kita, supaya kita ini dapat doa daripada orang Islam. Kita habis dengar pesan ulama-ulama. Kita ni dapat doa kan lepas semayang, ampunkanlah dosa orang Islam. Anak kita tak nak doa dengan kita. Apa kata ulama? Kita besok dekat alam barzah, kita berebut-rebut nak benda tu. Sebab bukan kita seorang yang nak, jutaan orang Islam yang dah mati. Bahagian ini, bahagian umum dipanggil. Kita berebut-rebut nak. Anak kita tak doakan kita. Cuba kamu tengok anak-anak kamu, boleh tak dia besok doakan kita? Boleh tak agak-agak? Ataupun sebulan dia ingat, lepas itu hantarlah yang dah mati-mati. Sama lah macam Abi almarhum meninggal. Tapi alhamdulillah, setiap kali Abi buka kitab, Abi tak pernah tinggalkan nama dia. Tak pernah. Tak pernah. Setiap kali Abi buka kitab, nama almarhum, Abi tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Kalau tahlil, tiap-tiap bulan Abi buat dengan keluarga yang kamu nampak kan. Tiap bulan Abi buat dekat rumah.
Lepas itu bila kita dah mati, Nabi kata kalau nak tahu kita orang baik, satu, tanya anak isteri kita. Kedua, tanya jiran kita. Kalau jiran kita kata, malah ni orang ni tak nak campur orang, dia buat hal dia, belum tentu lagi jadi ahli syurga. Ni kena jaga ni. Hablum minallah, hablum minan. Lepas itu Nabi kata, kalau nak tahu yang kita ni orang yang soleh, nak tahu tanda orang tu orang soleh, Nabi cakap apa? Maka tidak terdengar akan kisah-kisah kejahatan atas dia. Maka orang cerita kat dia benda baik. Arwah ni dulu macam ni, orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Maka tandanya orang itu saleh. Baik. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tiada binasa seseorang kemudian daripada berjumuk kira dan bermesyuarat. Tak ada binasa kalau kita bincang nak buat apa benda bincang. Dia kata bahawasanya manusia itu tiga macam. Satunya cukup satu laki-laki. Apa dia ni? Kedua, setengah laki-laki. Ketiga, tiada apa-apa. Maka apa yang cukup satu laki-laki itu? Mereka yang ada padanya, ada baginya pandangan yang betul dan bermesyuarat ia. Satu laki-laki ni, kata ulama, cukup satu laki-laki, dia punya pandangan dia betul, fikiran dia betul, dan dia suka bermesyuarat, tanya dulu, bukan buat kepala dia je. Kalau dia ada isteri, tanya isteri. Kalau dia ada anak-anak, bincang dengan anak. Ini seperti mana satu laki-laki itu. Kata ulama. Dan yang kedua, setengah laki-laki itu. Mereka yang ada padanya pandangan yang betul, tetapi tiada bermesyuarah ia, atau bermesyuarah ia dan tiada ada baginya pandangan. Ni setengah. Tak nak bincang, tak ada tanya-tanya tadi. Kadang pandangan ni, ada pandangan dia pun yang tak betul. Dan yang ketiga, yang tiada apa-apa itu, mereka yang tiada ada baginya pandangan dan tiada bermesyuarah ia. Apa pun tak. Dan berkata Ja'far As-Sadiq bagi Sufyan Ats-Tsuri rahimahullahu ta'ala, bermesyuarah olehmu pada pekerjaan engkau itu serta orang yang takut mereka itu akan Allah. Tanya, kita nak buat satu perkara, tanya orang yang bertakwa kepada Allah, supaya dapat pandangan yang baik. Dapat pandangan yang baik. Tapi kadang-kadang kita ni ego. Kita ego. Saya buat ikut saya lah. Tapi itulah kan, Islam ni ajar kita cantik. Apa dia? Jaga Allah, jaga hubungan kita dengan makhluk. Dia semua orang sayang kita. Allah sayang kita dan semua orang sayang kita. Contoh yang paling dekat dengan kita cukuplah Rasulullah. Sebab apa? Semua orang sayang Nabi. Sebab Nabi sayang semua orang. Dalam senyap-senyap Nabi sayang kita. Dengan apa? Doa. Dalam terang-terang Nabi sayang kita. Nabi sayang kanak-kanak. Nabi sayang orang perempuan. Nabi sayang orang laki-laki. Nabi sayang orang tua. Nabi sayang fuqara. Sampai sekarang semua orang sayang. Orang kaya sayang Nabi, orang miskin sayang Nabi. Semua orang sayang. Sampai sekarang 1400 tahun lebih semua orang sayang.
Betul. Apa yang Nabi ajar kita dan didik kita, ikut sebaik-baiknya. Ya. Kita dah selawat banyak, tapi kita benci orang lain. Tetapi kata macam ni, selawat 3 tempat. Satu dipanggil selawat bil qauli, selawat dengan perkata macam-macam lafaz. Macam kita kat sini, ya, lepas sembahyang baca selawat azimiyah. Kemudian kita ada baca selawat Jibril, ada baca selawat Fatih. Ini selawat pada qauli, pada perkataan. Salawat pada fi'li, mengikut akan syariat yang wajib dan mengikut akan syariat yang sunat. Yang sunat semampu mungkin, yang wajib mesti ikut. Selawat ini pada qauli ada tak yang wajib? Ada tak? Ada selawat yang wajib, ada selawat yang sunat. Mana selawat yang wajib? Iaitu pada solat, pada tasyahud, selawat menjadi rukun. Baca selawat kan pada tasyahud akhir. Itu juga pada fa'ili, pada qalbi. Macam mana selawat? Itu hati yang subur dengan kasih sayang. Hati Nabi hati yang subur dengan kasih dan sayang. Orang yang sentiasa berselawat, orang yang hatinya itu kalimat ummati ni, orang yang boleh melafazkan ummati adalah orang yang ada kasih pada orang lain. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu kasih saudara kamu yang lain seperti mana kamu kasih akan diri kamu sendiri. Maknanya kasih ini kesempurnaan iman. Kita tak ada kasih orang, kita hal kita, isteri dan anak-anak kita contohnya, ya. Hal orang lain kita tak nak ambil tahu, ya. Jadi tak ada sifat ummati ni, tak ada kita masuk dalam hadis ini. Yang kita takut, baik. Sikit lagi. Kami nak habiskan perenggan ni sampai syak. Dan bermula menuntut ilmu itu setengah daripada setinggi-tinggi pekerjaan dan sepayah-payahnya. Mengaji ni, ya, amalan yang tinggi, yang hebat, dan amalan ni payah. Tak semua orang boleh sampai ujung, ya, sebab susah, ya. Tak pula sekarang, ya, baju hilang pun berhenti sekolah, ya. Kawan singgung sikit berhenti sekolah. Buat apa? Duduk rumah, ya tak? Tak boleh, ya. Abi dulu masa mengaji, Abi tak ada visa tak ada. Abi tak ada visa, nak buat visa mahal, ya. Tengok polis, kawan-kawan Abi pernah sampai kena kejar polis, lari celah-celah bukit. Susah kami nak mengaji. Ada yang kena tangkap, masuk penjara. Kamu senang, mengaji senang, makan tak payah fikir. Habis dulu nak mengaji, guru tak bagi, nak berniaga tak bagi, apa tak bagi, semua tak bagi. Kata yakin tentang rezeki ahli ilmu. Yakin dengan rezeki ahli ilmu.
Ya. Sampai macam tu. Ya. Allah. Itu payah. Nak duduk tempat ahli ilmi payah. Ya. Maka adalah bermusyarah padanya terlebih cita-cita dan terlebih wajib. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar dan tetap itu lunas yang besar pada sekalian pekerjaan, dan tetapinya yang demikian itu sedikit adanya, sedikit ada. Sabar kena banyak, tapi orang yang boleh sabar dengan ilmu, dengan jalan ilmu sikit. Sabar dengan jalan ilmu ni sikit, masya-Allah. Ya. Tak ramai orang boleh sabar. Ya. Baik. Senang. Nak jadi alim senang. Nak dapat kemuliaan orang alim susah. Jadi alim senang. Sekarang banyak tempat yang boleh hafiz Quran 1 tahun. Boleh ada. 1 tahun kamu dah boleh hafal Quran. Ada. 2 tahun kamu boleh hafal Quran. Ada. Ada. Sekolah. Boleh pergi sana. Kalau kamu nak hafal Quran 2 tahun, pergi tempat yang boleh hafal Quran itu. Kamu boleh hafal Quran. Sebab Abi tak lahirkan orang yang hafaz Quran. Abi tak nak. Kenapa Abi tak nak? Sebab Abi takut kamu tak boleh beramal dengan Quran, menanggung Quran. Ya. Tapi Abi suruh kamu hafal juga sikit-sikit. Supaya apa? Supaya kita tak terkeluar daripada hadis orang yang belajar Al-Quran. Abi nak kamu beramal dengan Quran. Contoh ayat Al-Baqarah yang pertama, ayat apa? Ayat akidah. Bagi contoh, dah 9, 11. Awal Al-Baqarah, ayat akidah. Alif Lam Mim. Selepas Fatihah kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu hafal? Kamu boleh tak jadi orang yang tak ragu dengan Quran? Allah sebut Quran ini tak ada keraguan dan dia menjadi petunjuk. Kamu hafal, kamu boleh tak ragu dengan Quran? Kamu boleh tak menjadikan diri kamu hudal lil muttaqin? Ayat kedua apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Yang beriman dengan yang gaib, yang dirikan salah. Kamu jaga tak salat? Kamu pelihara tak salat? Kamu tinggal tak salat? Kamu beriman tak dengan yang gaib? Mana yang gaib? Allah gaib, malaikat yang gaib, akhirat itu gaib, syurga, neraka itu gaib. Kamu bercita-cita tak nak masuk syurga Allah. Dalam tahun ini berapa kali cita-cita kamu teringin sangat nak masuk syurga Allah? Dia tak ada. Ke kamu ada teringin nak pergi Langkawi, pergi jalan-jalan, tapi kamu tak teringin nak masuk syurga Allah? Berapa kali dalam hidup kamu teringin sangat, kamu nak sangat masuk jannah Allah? Berapa kali dalam hidup kamu terasa takut sangat dimasukkan ke dalam neraka Allah? Ni Habib kata. Ya. Lepas ayat akidah, ayat apa? Jangan jadi orang munafik. Jangan tipu Allah. Kan ayat orang munafik kan lepas tu? Kan Rifki. Betul tak? Cerita pasal orang munafik.
Jangan jadi orang munafik. Sebab Allah kata apa? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang munafik ni dia nak tipu orang beriman. Aku baik, aku soleh, walal Allah tahu. Dia bukan sekadar nak tipu orang, dia nak tipu Allah sekali. Dia bukan nak tipu orang aja, dia nak tipu Allah sekali. Walhal Allah SWT dalam Quran apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Walhal mereka tipu diri mereka sendiri. Tetapi kata lillahi ta'ala, kerana Allah, buat kerana Allah, mohon kasih sayang Allah, berharap rahmat Allah, mohon keberkatan Allah. Kalau kita tak mampu, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya. Jadi itu je, insya-Allah kita jumpa malam esok insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, peliharalah kami daripada akidah yang batal, Ya Allah. Pelihara kami daripada jalan kesesatan dan yang batal, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau pada malam ini, Ya Allah. Apabila kami lihat penyakit wabak ini terlalu tinggi pada hari ini, Ya Allah, kami dengan rendah diri kami, Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang banyak salah, banyak dosa, banyak silap, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, jagalah kami, Ya Arhamar Rahim. Jagalah sekalian akan hamba-hamba-Mu di negara ini, Ya Allah. Afiatkanlah akan setiap orang yang sakit, Ya Arhamar Rahimin, yang terkena wabak ini, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tahu Kau sedang marah kami dengan kezaliman kami dan kezaliman hamba-hamba-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya, Ya Arhamar Rahimin, untuk menghilangkan wabak ini melainkan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami minta, kasihankan kami, Ya Allah. Kasihan juga sekalian hamba-hamba-Mu, Ya Allah, di negara kami dan seluruh dunia, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkatkanlah bala ini, Ya Allah. Angkatkanlah wabak ini, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami lihat kematian demi kematian setiap hari, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kami berdoa, kami mohon, kami munajat, kami minta, Ya Zal Jalali wal Ikram, kepada Engkau. Kami tahu kami salah, kami silap, hati kami jahat, amarah kami tinggi, Ya Allah.
maksiat berluas luasa di bumi ini ya Arhamar Rahimin. Tapi kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, Engkau zat yang maha penyayang ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk minta, untuk mohon, untuk bermunajah melainkan kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau yang mendatangkan mudarat ya Allah, Engkau yang mengangkat mudarat ini ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadah dua tangan kami minta ya Allah, kami mohon ya Allah, kasihanilah kami ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعزنا من موجبات الندامة. إنك السميع الدعاء، إنك السميع الدعاء، إنك السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.